Wah, Ari, awak nampak ceria lah. Mestilah, sekarang dah sampai masuk untuk menyambut Thaipusam. Oh, yang ramai perarakan di Batu Cave tu Yelah, mana lagi kalau tak di Batu Cave. Lokasi tumpuan utama bagi perayaan Thaipusam. Mesti ramai orang pergi kan? Mestilah, perarakan akan bermula dari sebuah kuil di Kuala Lumpur dan berakhir di kuil Batu Cave. Wah, mesti meriah Thaipusam awak kan? Hari Thaipusam merupakan hari untuk menunaikan nazar atau menebus dosa. Wah, banyak rupanya yang saya tak tahu. Pada hari Thaipusam nanti, saya akan membayar nazar. Sebab saya dah mencapai apa yang saya inginkan. Kawan-kawan tahu tak? Apa maksud bernazar ni? Membayar nazar bertujuan menyampaikan hasrat bersyukur ataupun berterima kasih pada Tuhan kerana apa yang dihajati selama ini sudah tercapai. Contohnya, saya bernazar akan cukur kepala jika saya berjaya lulus cemerlang dalam peperiksaan. Saya membayar nazar tanda bersyukur kepada Tuhan kerana cita-cita saya sudah tercapai. Contoh membayar nazar seperti berpuasa, bersedekah dan mencukur kepala. Sekarang, saya nak mencukur kepala saya untuk membayar nazar saya. Kawan-kawan pernah pergi Batu Cave tak? Pada hari Thaipusam nanti, saya dan keluarga kami pergi ke Batu Cave untuk bersembahyang. Di situ, kami akan berjumpa sanak saudara dan kawan-kawan bagi mengeratkan hubungan kami. Botak je. Botak. Pada hari Thaipusam, kebanyakan masyarakat India memilih untuk mencukur rambut untuk membayar nazar mereka. Berpuasa, membawa kawadi dan memecahkan kelapa adalah salah satu cara lain untuk membayar nazar. Nantikan rancangan menarik selepas ini. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Hari, saya pernah ternampak orang yang menyambut Thaipusam ni ada bawa belanga. Apa tu? Oh, belanga tu berisi susu yang dianggap paling suci. Ianya dibawa atas kepala dari luar kuil hingga ke dalam kuil. Banyak juga persediaan yang dibuat untuk Thaipusam ya? Ya, macam perayaan-perayaan lain juga. Tahu tak, bulu burung merak dan bunga-bungaan menjadi hiasan utama untuk kawadi. Kelab Kebudayaan dan Kesenian Sekolah Kebangsaan Jenis Tamil Simpang 5 ini ditubuhkan pada 1986 lagi. Sempena perayaan Thaipusam, intai-intai meninjau aktiviti kebudayaan dan kesenian sekolah ini. Sekolah yang berusia lebih daripada 100 tahun ini adalah sekolah Tamil pertama yang telah dipilih sebagai sekolah kluster di kalangan 30 buah sekolah yang dilantik di bawah kelompok Kementerian Pelajaran. Kelab ini juga antara yang aktif menyertai pertandingan dan sering mendapat jemputan untuk persembahan. Antara pembelajaran kesenian yang didedahkan kepada pelajar-pelajar ialah muzik tabla, vina dan juga tarian klasik India. Saya suka tarian ini kerana unik dan menarik. Tarian ini ialah tradisi kami. Kalau kawan-kawan nak tahu, alat muzik yang dimainkan ini dinamakan Saraswati Veena.
Ia dinamakan Saraswati Veena sempena, nama Tuhan Hindu Saraswati yang selalu digambarkan dalam masyarakat India. Saya minat belajar instrumen Veena kerana bunyinya sangat merdu dan sedap didengar pada bila-bila masa. Saya belajar Veena sejak umur 7 tahun. Adik-adik kita yang bermain tabla ni tidak kurang hebatnya. Tabla ialah instrumen klasik dari India Utara. Namun, instrumen ini terkenal dalam kalangan masyarakat India Selatan. Kelab ini amat penting bagi pelajar dan guru-guru yang terlibat kerana dengan adanya kelab seperti ini, pelajar-pelajar di SJK Tamil Simpang 5 boleh mengembangkan bakat seni mereka pada usia yang muda. Secara tidak langsung, seni budaya masyarakat India dapat diwarisi dan dijaga kepada generasi yang akan datang. Alah, nak ke mana ni? Rancangan menarik dah nak mula. Cepat sikit. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Is, Batu Cave mempunyai 272 anak tangga. Biar betul. Itu macam mendaki bukit tau. Dan luar kuil tu ada patung Dewa Murugan yang tingginya 140 kaki. Patutlah ramai pelancong yang datang ke Batu Cave untuk melawatnya. Awak tahu tak, selain daripada kuil gua besar tu, ada juga gua-gua yang mempunyai patung-patung dan lukisan-lukisan Dewa Hindu. Pada hari Taipusam, semua lelaki Hindu mencukur kepala dan mewarnakan kepalanya dengan kunyit untuk membayar nazar. Hai, nama saya Nandini. Saya penari tarian Kawadi dan inilah Kawadi saya. Saya belajar tarian ini sejak berumur 9 tahun lagi. Sebelum menguasai tarian ini, saya telah menguasai tarian Bharatanatyam dan tarian lain. Tarian Kawadi ini salah sebuah tarian klasik India yang lazimnya ditarikan kepada Dewa Murugan sewaktu Taipusam. Saya meminati tarian ini kerana seni gerakannya yang rancak sambil menjinjing Kawadi. Saya meminati tarian Kawadi ini kerana pergerakannya unik dan setiap gerakan membawa maksud yang mendalam. Tarian ini memerlukan latihan yang kerap kerana ia mempunyai banyak gerakan yang agak susah. Tarian ini dipertarikan dengan membawa Kawadi yang dihias seperti ini. Di sekolah, saya selalu berlatih dengan kawan-kawan untuk persediaan persembahan yang akan datang. Walaupun baru 3 bulan mempelajari tarian Kawadi, kami sudah berupaya menguasai tarian ini. Di sekolah, saya hanyalah penari latar sahaja. Mungkin satu hari nanti, saya akan menjadi penari utama untuk sekolah saya. Saya ingin menjadi seorang penari yang terkenal apabila dewasa kelak. Saya juga ingin menjadikan tarian ini popular agar tidak ditelan peredaran zaman. Tarian Kawadi adalah buah hati saya. Jangan ke mana-mana. Selepas ni ada rancangan menarik nanti anda. Jangan lupa tengok tau.
Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Planet Kids kini kembali. Yeay! Latihan udo ini menggunakan senjata yang dipanggil Shuang Jie Gun. Kemahiran menggunakan senjata ini memerlukan banyak latihan. Inilah latihan yang kami gemari. Kelab Wudo di Sekolah Kebangsaan Jenis Cina Perling ini ditubuhkan pada tahun 2010. Mempunyai keahlian seramai 30 orang. Kelab ini dilatih oleh jurulatih luar yang bernaung di bawah Persatuan Wudo Malaysia. Inilah buah udo. Buah ini selalu dipersembahkan dalam pertandingan. Walaupun baru setahun 7 bulan, pencapaian kelab SJKC Perling ini amat membanggakan dalam setiap pertandingan. Baru-baru ni, salah seorang daripada ahlinya telah memenangi acara persembahan wudu individu bawah 12 tahun kategori lelaki. Dan pasukan wanita pula telah memenangi acara persembahan Chuan Ji-un bawah 12 tahun. Acara persembahan kipas pula berjaya menggondol tempat ketiga kategori bawah 12 tahun walaupun pertama kali memasuki pertandingan dalam acara itu. Dalam pertandingan udo, persembahan kipas ini antara acara yang menjadi tumpuan. Saya juara acara persembahan udo individu. Kelab udo ini adalah kelab paling aktif di sekolah kami. Kelab ini bertujuan memperkenalkan seni mempertahankan wudu kepada pelajar di samping menjadikan mereka insan yang berdaya saing dan berilmu. Seni mempertahankan diri wudu di sekolah-sekolah rendah tidak didedahkan acara separing ataupun berlawan sesama sendiri dan mereka lebih didedahkan latihan-latihan untuk persembahan yang pelbagai. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Planet Kids kini kembali. Yeay! Mungkin peminat misteri saya kot bagi hadiah ni. Lah, misi istana yang ditinggalkan kerana kematian tragis. Nampaknya saya ada misi. Lupa. Sampah. Lokasi misi kali ini ialah sebuah istana yang terletak di Batu Kajah, Perak. 1 jam setengah perjalanan dari Kuala Lumpur. Istana ini kepunyaan pemilik estet yang kaya raya berketurunan Scotland.
William Kelly Smith yang mula bermastautin di sini pada tahun 1890. Setelah membawa isterinya Agnes ke Tanah Melayu, beliau tidak menyukai rumah kayu milik William kerana tidak tahan pada cuaca panas tropikal. Pada tahun 1904, William bercita-cita membina istana yang indah buat isteri kesayangan beliau. Kelly Castle dibina setinggi 4 tingkat dan mempunyai beberapa bilik bawah tanah. Istana ini mempunyai 8 bilik, 1 ruang tamu dan 1 ruang makan yang mempunyai gabungan seni bina Mongol, Inggeris dan Gotik. Pada mulanya, William Kelly membina rumah kelas yang berwarna kuning sebagai rumah kediaman sewaktu kerja-kerja membina istana sedang dijalankan. Inilah rumah Kelly's yang dibina terlebih dahulu oleh William Kelly sebelum beliau membina Kelly's Castle. Rumah ini runtuh hampir keseluruh strukturnya akibat Perang Dunia Kedua. Pembinaan istana ini tergendala beberapa kali kerana masalah kewangan dan wabak penyakit. Dari tahun 1904 hinggalah 1926, istana ini masih belum dapat disiapkan dan akhirnya istana ini ditinggalkan begitu saja selepas kematian William Kelly kerana penyakit paru-paru. Inilah tangan spider yang menuju ke bilik bawah tanah. Tangan ini digunakan jika berlaku apa-apa kecemasan. Sempit tangan ni. Dan cukup nafas. Rupa-rupanya tangga rahsia tadi menghubungkan antara bilik bawah tanah dan kamar utama William Kelly dan isterinya Agnes. Baru Is tahu. Dahsyat. Jika istana ini siap, bilik ini dipercayai akan dijadikan bilik tidur anak perempuannya, Helen. Tapi, setengah cerita, anak perempuannya pernah berjumpa kat beberapa saat pakai gawan putih. Dengar apa macam seram ni? Kan dia lelaki, mesti berani. Besar, weh. Apa tu? Janganlah nangis, anaklah. Bilik anak perempuannya, Helen, mempunyai ukiran seni di dinding dan plaster berwarna biru di sekeliling siling. Kalaulah istana ini dapat siap sepenuhnya, Kelly Castle mungkin tidak dapat dikunjungi oleh saya kerana mungkin akan menjadi istana larangan buat pengunjung. Kematian tragis William Kelly Smith menjadikan istana ini sebagai lokasi pelancongan yang popular di negeri Perak dan salah satu istana yang bersejarah yang boleh kita lawati. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Hai, nama saya Era. Ini kura-kura comel saya, Red-eared terrapin queen turtle ataupun kura-kura terrapin bertelinga merah. Yang ini Fira dan yang ini pula Fira. Kura-kura terapin telinga merah ialah sejenis kura-kura separa akuatik yang berasal dari selatan Amerika Syarikat. Reptilia ini tergolong dalam kumpulan haiwan yang dikenali sebagai kura-kura. Tubuhnya dilindungi oleh kerangka khas yang terbentuk dari rusuk mereka. Saya memilih untuk memelihara kura-kura ini kerana ini mudah didapati di mana-mana kedai haiwan. Spesies ini biasanya membesar sekitar 203 mm dengan saiz maksimumnya 289 mm pernah direkod.
spesies ini adalah masebar, memakan apa yang ada. Haiwan muda cenderung kepada pemakan manggis, sementara haiwan matang cenderung pula kepada pemakan maut. Kira dan Fira ni masih anak lagi. Jadi saya berikan mereka makanan yang khas dibeli daripada kedai haiwan. Ianya mempunyai banyak khasiat dan vitamin untuk mereka. Kira dan Fira mudah untuk dijaga. Kita hanya memerlukan akuarium kecil macam ni. Jangan lupa letakkan sedikit air untuk mereka berenang dan kayu-kayu mati juga. Kira dan Fira suka memanjat kayu ini untuk berjemur. Sebagai reptilia, kura-kura telinga merah ini membiak dengan cara bertelur di dalam sarang yang dibinanya. Sarang digali sepanjang tebing, jauh dari paras air atau kadang-kala agak jauh dari gigi air sehingga kedalaman 120 ke 140 cm. Kura-kura terapin telinga merah ini merupakan perenang yang baik dan boleh bergerak agak laju di atas daratan. Ia bersifat pemalu dan sentiasa sedar akan pemangsa dan manusia. Malah, kura-kura ini akan terburu-buru menggelosor dari batu atau balak ke dalam air untuk melarikan diri sekiranya didekati. Kura-kura telinga merah menggemari air tawar tenang dengan dasar berlumpur dan banyak tumbuhan, tetapi boleh juga didapati di air mengalir. Kura-kura telinga merah sering kelihatan berjemur pada matahari di atas batang kayu, batu dan di tebing sungai. Sungguh pun, kadar kematian adalah tinggi di kalangan haiwan muda. Ia dipercayai mampu hidup sehingga 50 ke 75 tahun. Jika kawan-kawan mempunyai haiwan peliharaan, kita hendaklah selalu mengambil berat tentang mereka. Jangan sekali mengabaikan mereka. Kira, Fira. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Mari bergembira bersama Planet Kids. Mana gunting ni? Dah maci kot. Wah, cantiknya. Saya ada satu eksperimen nak ditunjuk kepada kawan-kawan. Tentu kawan-kawan nak tahu apa eksperimen saya nak lakukan. Saya nak buat eksperimen mesej bercahaya. Barang-barang untuk membuat eksperimen mesej bercahaya ini ialah gam, lampu suruh yang berwarna biru, cawan kertas, gunting. Tadi saya cari gunting. Oh, kat situ rupanya. Pensel, kertas tekak, dan akhir sekali pen dawat penanda berwarna kuning. Mula-mula, kita ambil cawan kertas tadi dan letakkan di atas kertas tekak ini. Begini. Selepas itu, kita lukiskan diameter cawan kertas ini. Lukiskan apa-apa mesej atau gambar di dalam bulatan itu menggunakan pen penanda.
Dah siap. Cantik tak? Sesudah itu, kita guntingkan lukisan tadi seperti ini. Tebukkan bahagian bawah cawan menggunakan gunting tadi. Berhati-hati tau. Apabila sudah siap, letakkan gam pada mulut cawan. Selepas itu, letakkan kertas tekak yang sudah digunting tadi pada cawan kertas. Begini. Gunting lebihan kertas agar kelihatan kemas. Dah siap. Dah siap pun. Tapi sebelum kita mencubanya, kita kenalah tutup lampu dulu. Magis tak? Inilah hasilnya. Tahu tak bagaimana ia berfungsi? Kebiasaannya, pewarna yang ada di dalam pen dakwat penanda adalah jenis pen Daflor atau dalam erti kata lain, fluorescent. Dakwat pen Daflor ataupun dakwat fluorescent ini memerlukan cahaya ultraviolet ataupun cahaya kebiruan untuk menghasilkan sinaran warna fluorescent pada abstrak atau lakaran atas kertas tekak. Walau bagaimanapun, ianya hanya kelihatan dalam persekitaran bilik yang agak malam. Jadi, untuk menjayakan eksperimen ini, pastikan lampu bilik dipadamkan dahulu. Siapa kata sesi itu membosankan? Eksperimen macam ni boleh dilakukan dengan kawan-kawan tau. Apa kata kawan-kawan mencubanya pula? Sekarang, saya faham kenapa awak teruja nak sambut Tahi Pusam. Yelah, inilah kelebihan negara kita yang berbilang bangsa. Terdapat banyak budaya yang diamalkan oleh kita. Wah Hari, awak memang ada bakat bercerita lah. Awak ni puji saya lebih pula. Dapatkan informasi terkini rancangan Planet Kids di Facebook kami, facebook.com/planetkids.tv.